Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bertemu kita dalam Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang akidah dengan tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku. Objektif kita hari ini yang pertama menyatakan pengertian nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang kedua menerangkan hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid berdasarkan dalil nakli dan terjemahannya. Yang ketiga menganalisis kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang keempat membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid melalui tindakan dengan beradab dan istiqomah. Perhatikan dan bincangkan apakah hubung kait gambar ni dengan bagaimana kamu nak buktikan keimanan kepada Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Mari kita lihat. Keajaiban alam ciptaan Allah. Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan matahari bergerak di atas paksinya. Allah menjadikan kejadian pelangi. Allah membuat bumi. Dalam bumi itu ada darat, dalam bumi itu ada lautan, dalam bumi itu ada langit. Mana mungkin dalam bumi satu bumi yang besar itu, air yang banyak itu boleh duduk satu tempat. Dia tak tumpah, dia tak masuk ke langit, dia tak masuk ke darat. Itulah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi. Kita tengok planet yang Allah jadikan di cakrawala. Planet yang Allah jadikan tersusun. Bumi dekat mana? Dekat dengan matahari ke? Jauh dengan matahari? Tu Allah cipta tu bukan saja-saja. Kalau Allah letak bumi tu kat depan dengan matahari, apa jadi dekat bumi? Kalau Allah letak bumi tu dekat hujung jauh daripada matahari, apa jadi kat bumi? Tengok Allah susun cantik bumi itu. Jadi kita teruskan lagi. Yang ini ciptaan manusia. Replika kapal terbang pertama. Antara model kapal terbang yang pernah wujud. Jadi manusia ni mencipta. Bukan Allah tak boleh nak cipta. Tapi dia nak lihat bagaimana makhluk dia mencipta sesuatu dan tak boleh menandingi dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh jatuhkan kapal terbang. Allah boleh terbangkan kapal terbang dengan izin Allah. Yang cipta kapal terbang manusia. Yang bagi kapal terbang tu terbang Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan manusia. Telefon yang pertama dengan antara model telefon yang pernah wujud. Dan sekarang ni pakai smartphone. Jadi yang ni ciptaan manusia. Adakah Allah tak boleh cipta? Allah boleh. Tapi Allah sengaja nak biarkan kita mencipta sesuatu untuk kita hidup dalam dunia ni. Jadi manusia mencipta telefon. Yang menghubungkan tu Allah Subhanahu Wa Taala atas ciptaan manusia. Teliti dan fahami. Ustaz, sungguh hebat rekaan manusia di pameran ini. Jadi murid ni dia kagum ciptaan manusia. Dia nampak orang buat kapal terbang. Dia nampak orang buat telefon. Jadi ustaz kata, walaupun rekaan manusia ini hebat, tetapi sebenarnya Allah lebih hebat. Dengan nikmat yang Allah beri itu, mereka mampu membuat pelbagai rekaan. Kalau Allah tak izin, jadi ciptaan tu tak boleh dicipta. Kalau Allah tak bagi terbang, walaupun dia buat kapal terbang hebat, tapi Allah tak bagi terbang, dia tak akan terbang. Okey. Terusnya, maksud nama Allah Al-Azim. Tadi sebut apa dia nama Allah Al-Azim? Maksud dia. Allah Al-Azim ni berarti Allah Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung daripada segala sesuatu. Tak ada makhluk yang dapat menandingi keagungan dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, nama Allah Al-Azim ni adalah
berarti Allah Maha Agung. Terusnya, dalil nakli al-azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwal aliyyul azim. Dan dia Maha tinggi dan Maha agung. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ini dalil akli dia, bukti yang katakan Allah tu Maha agung. Kita tengok pula maksud nama Allah Al-Hamid. Al-Hamid berarti Maha terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha terpuji, telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk yang sangat layak dipuji. Okey, Allah Maha. Dalil nakli Al-Hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu Hamidum Majid. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Surah Hud ayat 73. Kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang pertama, sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan terima kasih. Yang keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Yang kelima, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Dan terakhir, selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Subhanallah. Okey, kita tengok gambar tu kejadian siang dan malam. Tempat yang sama, siang macam mana, malam macam mana. Tengok gambar. Okey, seterusnya. Apa bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Buktikan. Bukti yang pertama, saya seorang Muslim yang taat. Iaitu dengan melakukan amal soleh. Menjauhi maksiat. Okay. Bukti lagi. Yang kedua, saya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu meyakini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Berusaha dengan tekun untuk berjaya. Dan yang ketiga, bukti dia, saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Dan sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukti beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Baik, rumusan dia. Apa dia rumusan dia? Kita hendaklah berusaha menjadi seorang Muslim yang baik. Dengan sentiasa mengagungkan Allah dan memujinya. Sebut Subhanallah. Sebut Alhamdulillah. Okey. Dengan cara memujinya. Subhanallah. Okey. Ini sahaja tajuk pada ini. Agung dan mulianya Tuhanku. Apa itu agung? Allah, nama Allah Al-Azim dan Hamid, iaitu yang terpuji. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.